Hai, Assalamualaikum and welcome to Pika Storyteller Channel. Pika nak ucapkan terima kasih kepada korang yang sudi untuk klik pada video kali ini. Dan seperti biasa, jangan lupa untuk terus tekan butang subscribe kepada mana-mana yang baru sahaja singgah ke channel ni. Dan lagi satu, jangan lupa juga untuk support Pika dekat lagi satu channel iaitu Automology Channel, di mana Pika banyak buat review tentang kereta-kereta di Malaysia. Jadi, untuk cerita kali ini, Pika akan menceritakan tentang kisah seram ataupun kisah-kisah misteri yang berlaku di sekitar Jalan Gua Musang, Kuala Krai. Jadi tanpa kita buang masa, jom kita mulakan. Kalau korang tengok dekat semua video-video Pika sebelum ni, Pika memang selalu suka kongsikan dengan korang kisah-kisah seram tentang sesuatu tempat ataupun daripada pengalaman yang dialami oleh seseorang. Dan Pika memang dapat banyak sangat request. Okay, Pika dah pernah buat kisah seram dekat Bukit Putus lah, dekat jalan Bukit Bauk semua kan. So, Pika dapat banyak komen untuk Pika ni buat kisah seram dekat Gua Musang pula. Nampaknya dekat sini mungkin ramai orang Kelantan, ramai orang Gua Musang kan. Jadi untuk malam ni, Pika nak kongsikan dengan korang semua. Alang-alang korang mungkin ada setengah yang tengah memandu untuk balik ke kampung halaman masing-masing untuk menyambut hari raya semua kan. Jadi alang-alang tu apa kata kalau korang sambil drive tu sambil dengar cerita Pika. Tapi Pika sarankan kalau let's say korang ni jenis yang agak takut sikit, tak payahlah. Dengar je lah benda-benda ceria lagu balik kampung ke kan. Jadi daripada situ Pika pun decide untuk pada malam ni, okay, special untuk korang semua disebabkan atas permintaan ramai. Jadi Pika pun nak buat kisah seram yang berlaku di Gua Musang. Okay, Jalan Gua Musang ni memang selalu sangat terjadi kemalangan. Dan kebiasaannya, antara penyebab kenapa mungkinlah jalan tu jadi agak seram, apa yang Pika perhatikan adalah yang pertama, jalan tu sangat gelap. Lampu jalan pun kadang-kadang ada, kadang-kadang tak ada. Lagi satu, selekoh punyalah banyak. Yang ketiga, jalan agak banyak yang berlubang kan. Lepas tu jalan sempit dengan lori lagi semua. Dan mungkin disebabkan tu jugalah jalan tu jadi sangat suram dan menyebabkan banyak kemalangan maut. Dan dekat sini Pika nak bagi tahu dekat korang, kemungkinan bila korang dengar cerita yang dekat situ ada aksiden dulu dan lepas tu ada kemunculan makhluk-makhluk yang menyerupai arwah ataupun menyerupai mangsa kemalangan tu, Pika nak bagi tahu dekat sini, sebenarnya yang muncul tu bukanlah ruh si arwah ni tadi, tetapi hanyalah jelmaan jin dan juga iblis semata-mata untuk menakut-nakutkan manusia. Korang kena faham dekat sini. Ada benda yang paling popular dekat Jalan Gua Musang yang pernah berlaku, yang pernah viral juga beberapa tahun lepas, adalah seringkali orang yang menggunakan jalan tu pada waktu malam sampailah waktu pagi kan. Kebiasaannya mereka, bukanlah kebiasaan, antara benda yang famous yang mereka pernah jumpa adalah kelibat 3 beranak. Korang pernah tengok kan video yang pernah viral tu? Yang mana dekat dashcam tu dia tertangkap kelibat 3 beranak. Adalah macam 3 beranak tu, yang pertama, lepas tu selang sikit, yang kedua, selang sikit, yang ketiga. Kalau perhatikan betul-betul dalam gambar tu, dalam video tu, mungkinlah kita nampak seperti kelibat. Tapi kadang-kadang kalau kita tengok dengan betul pun, mungkin juga ada 2 kemungkinan lah. Yang pertama mungkin orang asli. Yang kedua pula mungkin betul lah benda tu. Yang ketiga mungkin macam tiang ke batu ke, tak tahulah sebab gambar tu, video tu macam cepat sangat kan. So dekat sini depends pada korang lah, sama ada korang nak percaya memang betul ada kewujudan tu ataupun tak. Tapi Pika nak teruskan dengan penceritaan kali inilah. Antara kisah seram yang pernah dikongsikan tentang Jalan Gua Musang, Kuala Krai ni adalah seperti yang dikongsikan oleh banyak pemandu lori. Pemandu lori ni, mereka bila bawa lori, mereka tak boleh nak laju tau. Jadi mungkin jugalah disebabkan tu, benda tu suka untuk mengusik pemandu lori ni. That's why pemandu lori ni boleh dipuji juga sebab mereka ni banyak yang hatinya kering. Dan ada satu orang ni, dia pernah kongsikan dekat Pika pengalaman dia semasa dia memandu lori dekat sekitar jalan tu. Yang mana pada masa tu, dia bawa lori tau. Bawa lori perlahan kan. Lepas tu, masa dia memandu lori tu, dia perasan dekat tepi kiri atau kanan dia ni, kanan lah dia mandu kan, dekat kanan dia ni macam ada something tau. Kan kita bila mandu, kita boleh rasa kan ada something dekat tepi. Nak kata macam kereta, bukan. Jadi dia pun toleh lah tengok kan.
Korang tahu tak apa ini nampak? Dia nampak sesusuk tubuh macam perempuan yang seakan-akan terbang sama dengan lori dia tu. Maksudnya dekat sini, makhluk tu menyerupai mungkin langsui ataupun pontianak. Okey. Dan benda tu follow lori ni, follow abang lori ni. Semakin abang lori ni tekan minyak untuk lajukan lori dia yang tak berapa nak laju tu, semakinlah benda tu laju juga. Maksudnya dia seiring dan sejalan je dengan lori ni. So, akhirnya bila pemandu lori ni sampai ke destinasi, dia kata dia demam beberapa hari disebabkan oleh dia terkejut dengan makhluk tu tadi. Antara kisah seram lain yang pernah berlaku dekat sekitar jalan Gua Musang tu adalah kebiasaannya benda tu dia suka mengusik orang ni bila dia keseorangan. Sebab itulah kebanyakan orang yang melalui jalan Gua Musang ni, kalau boleh mereka ingin ditemani. Kalau nampak ada kereta dekat depan tu kan, mereka akan follow je kereta tu. Kebiasaan memang diorang suka untuk ditemani lah. Melainkan kalau orang tu memang jenis yang hati kering, dia jenis yang tak percaya sangat dengan benda-benda makhluk halus ni, so mereka akan mandu macam biasa lah kan. Tapi antara yang selalu kena usik adalah bila mana orang tu memandu keseorangan ataupun dengan family, tapi kereta dia je yang ada dekat situ. Masa itulah banyak benda yang dia nampak. Antara benda lain yang mereka selalu nampak adalah seperti bayangan yang melintas jalan ataupun mungkin perempuan yang tengah mendukung anak dekat tepi jalan. Sedangkan kawasan tu memang tak ada penempatan manusia pun, especially dekat kawasan-kawasan gua sejuk tu. Selain itu juga, antara benda lain yang mereka pernah nampak adalah seperti kelibat-kelibat, bayangan hitam dan sebagainya. Dan lagi menyeramkan, ada juga orang yang pernah nampak dekat kawasan tu sekumpulan manusia yang tengah mengusung keranda. Tak tahulah kenapa, tapi memang makhluk halus ni dia suka sangat buat macam ada orang mati, lepas tu dia mengusung keranda tengah-tengah malam pukul 2-3 pagi macam tu kan. Kalau fikirkan logik, kawasan tu tak ada penempatan manusia tau. Orang asli pun ada, tapi macam orang kata apa, jauh sangat lah. Jadi impossible lah untuk diorang ni mengusung keranda tu pada waktu-waktu macam tu. So that's why korang yang kalau sekarang tengah melalui jalan tu, make sure korang berhati-hati. Sebab mungkin juga kalau bila kita terkejut tu yang membuatkan ada kemalangan apa semua tu kan. Jadi sebelum korang mulakan perjalanan tu, make sure berdoa dulu. Okay? Minta pertolongan daripada Allah Subhanahu Taala, sebab hanya Allah sahaja yang boleh melindungi kita semua. Okey. Tadi bila Pika bercakap tentang jalan Gua Musang Kuala Krai, Pika ada mention tentang Gua Sejuk. Okey, dekat situ ada yang panggil Gua Sejuk, ada yang panggil Bukit Sejuk. Tapi antara benda yang pernah berlaku dekat kawasan Bukit Sejuk tu ataupun Gua Sejuk tu adalah sekitar tahun 2009, ada satu kemalangan maut ni yang memang sangat famous, sebab dekat jalan tu ada lebih kurang 10 orang yang meninggal dunia disebabkan oleh satu kemalangan yang ngeri. Dan sejak daripada kejadian tu, orang mengatakan yang jalan tu memang sangat-sangat keras. Dan mereka sering kalilah nampak makhluk-makhluk yang berkebukan dekat kawasan tu kan. Dan mereka juga bagi tahu yang mereka percaya kawasan tu seperti menagih nyawa. Sebab banyak sangat kejadian lain selepas daripada kejadian tu yang menyebabkan pemandu ni jadi lalai dan lepas tu aksiden. Mungkinlah minor aksiden ke apa, tapi untuk korang yang lalu jalan tu pun tolong berhati-hati. Selain daripada kejadian kemalangan maut yang banyak berlaku dekat kawasan Bukit Sejuk ataupun Gua Sejuk tu, ada juga penduduk tempatan ni yang percaya sebenarnya kawasan tu menjadi keras dan menyebabkan banyak kemalangan maut adalah disebabkan ada seorang ni penduduk setempat tu, dia pernah kongsikan yang dia kata tempat tu sebenarnya dijaga oleh seorang ketua. Mereka percaya ketua bunian lah, yang namanya adalah Tuk Fakir sejak daripada 600 tahun dulu. Kita mungkin orang luar kita tak tahu, tapi bagi penduduk setempat mungkinlah mereka ada yang kenal beberapa pengamal perubatan ke apa yang mungkin pernah deal dengan makhluk tu kan, yang claim tempat ni telah pun dijaga olehnya sejak 600 tahun dulu, dan nama dia pula Tuk Fakir. Yang tu kesahihan dia wallahu alam lah, tapi ini antara benda yang pernah dikongsikan oleh penduduk setempat. Tapi kalau fikirkan memang mungkin logik lah kot 600 tahun, sebab kita tahu yang makhluk tu umur dia panjang, dia bukan umur macam manusia kan. Mungkin ada juga yang sampai beribu tahun yang dah pernah hidup dekat muka bumi ni. Antara benda lain yang selalu terjadi juga mengikut penduduk setempat ni dekat kawasan tu adalah selain pada Tuk Fakir ni, kawasan tu juga dijaga oleh seekor kucing bermata hijau.
Miau tu kan, bermata hijau, yang mana kucing tu kalau tengok memang lain daripada kucing yang biasa-biasa yang korang main ni. Selain daripada kucing, ada juga yang kata tempat tu juga dijaga oleh seekor ular yang sangat besar, yang mana dia selalu muncul dekat kawasan Felda Ciku 1. Dan ular ni dia suka muncul pada waktu lewat petang sampai pagi. Maksudnya lewat petang tu mungkin antara maghrib sampailah sebelum subuh. Dia suka memunculkan diri dekat situ, yang boleh mengejutkan orang-orang yang tengah memandu ni. Sebenarnya kalau korang nak tahu, kawasan Bukit Sejuk ataupun Gua Sejuk tu dia berdekatan dengan kawasan R&R Rantau Manis. Dekat Gua Musang kan dia ada 2 R&R kan. Satu Gua Musang yang lama tu dan lagi satu yang baru. So antara salah satu lah kot yang Rantau Manis tu. Sebab kadang-kadang kita tak tahu kan R&R mana yang ni yang kita stop ni. Tapi apa pun dekat kawasan Gua Musang tu tak payah nak laju-laju sangat. Sebab kawasan tu pun memang seriously Pika bagi tahu dia punya jalan tu memang tak cantik lah. So sekarang alhamdulillah lah kerajaan dah mula buat lebuh raya CSR tu kan, yang mana lepas ni kita dah tak akan lalu lagi lah jalan Gua Musang yang lama tu. So sekarang kita akan terus daripada keluar daripada Gombak tu kan, tu Gombak tu terus ke Mempaga ke apa tu. Lepas tu exit tu kan CSR tu, dan lepas ni mungkin dia akan terus ke Kota Baru lah kot. Macam tu. So apapun kisah pada malam ni, dia bukanlah datang daripada seorang individu, tapi dia datang daripada banyak pengalaman-pengalaman orang yang Pika nak kongsikan dengan korang sini. Sebab apapun selain pada benda-benda seram tu, apa yang Pika nak bagi tahu dekat korang adalah make sure yang korang ni selalu berhati-hatilah menggunakan jalan Gua Musang tu. Kesian kan, lalu jalan Gua Musang pun dimomokkan dengan kisah seram. Lalu LPT2 pun ada kisah seram. Kalau korang nak balik ke Kelantan, lalu jalan Gerik pun ada kisah seram juga. Tak tahulah jalan mana yang tak seram kan. So apapun itu sahaja video Pika untuk kali ini. Make sure kalau korang tengah drive sekarang ni, pastikan korang memandu dengan berhemah. Jangan nak laju-laju, jangan nak memotong dekat kawasan yang tak boleh nak potong, dekat bukit-bukit, dekat selekoh tu. Lagi satu, doa dulu sebelum bawa kenderaan tu. Dan ingatlah orang yang tersayang. Korang nak balik kampung kan? So, bawa tu berhati-hatilah. Okay? Dan apapun itu sahaja video Pika untuk kali ini. Memandulah dengan berhemah. Selamat Hari Raya. Dah tak lama nak raya kan. Selamat Hari Raya Pika ucapkan. Dan seperti biasa, support channel Pika Storyteller Channel dengan menekan butang subscribe dan juga butang loceng dekat bawah. So that setiap kali kalau Pika keluarkan video baru, korang akan terus dapat notification daripada Pika Storyteller Channel. So itu sahaja video Pika untuk kali ini. Jumpa korang lagi in my next video. See you soon. Bye.